تعالى وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصحابة والتابعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sambung lagi pembacaan kita di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masuk pada malam yang berbahagia ini pada hadis yang ke-8 dalam muka surat 14 tu. Kata tua kita rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulum syaikhina fid darain amin. Thumma aqulu bisanadin muttasilin ilayhi qala al-hadithu ats-thaminu 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-8 diriwayatkan daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahawasanya sesungguhnya baginda Muhammad itu utusan Allah, pesuruh Allah. Wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan apabila mereka telah melaksanakan perkara itu, nescaya mereka telah memelihara daripadaku darah-darah mereka dan harta benda mereka, melainkan illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan
hisab mereka, perhitungan mereka itu ke atas Allah Ta'ala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang sahih, bahkan berada di darjat tingkatan yang teratas daripada hadis sahih, kerana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kedua-dua kitabnya, daripada sahabat Nabi yang merupakan putera kepada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Diterangkan dalam hadis yang mulia ini satu perkara yang besar, iaitu perkara mengenai jihad fi sabilillah, mengenai al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu terbahagi dua. Ada jihad yang fardu ain dan ada jihad yang fardu kifayah. Jihad yang fardu ain itu wajib ke atas setiap orang Islam apabila musuh orang kafir telah menceroboh masuk ke tanah umat Islam. Apabila orang kafir telah menceroboh masuk ke dalam bumi umat Islam dengan ketenteraan mereka, maka pada ketika itu sejengkal mereka masuk, maka dalam jarak dua marhalah itu semua orang wajib berperang, wajib mempertahankan bumi orang Islam yang diceroboh daripada umat Islam, daripada orang kafir. Ni jihad yang fardu ain, ini tidak dipertikaikan oleh mana-mana manusia, sama ada orang Islam atau bukan orang Islam. Dia tidak mempertikaikan tentang isu mempertahankan tanah air. Cuma kita orang Islam, kita wajib mempertahankan tanah air itu kerana itu bumi umat Islam, dan kerana kewajipan itu kewajipan bersifat fardu ain. Sama ada kita itu tentera ataupun tidak tentera, kita ni terlatih ataupun tidak terlatih, kita wajib mempertahankan bumi umat Islam yang diceroboh oleh musuh Islam. Ini jihad yang fardu ain. Dan sekiranya bilangan tidak mencukupi, mana kawasan yang di luar daripada dua marhalah itu juga bertanggungjawab mempertahankan negara umat Islam yang diceroboh. Itulah hukum jihad yang pertama, itu jihad fardu ain. Adapun jihad yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini ialah jihad fardu kifayah. Baginda Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. An-nas kalau kita terjemah dengan makna zahirnya, maknanya manusia. Tapi yang dimaksudkan dengan manusia ini bukan semua manusia. Kalau gitu memang betul lah umat Islam ni memang pengganah lah. Kalaulah maksud an-nas dalam hadis yang mulia ini ialah manusia, maka bukan maksudnya sini kata ulama ialah manusia, akan tetapi manusia yang tertentu, iaitu orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi Islam, orang-orang kafir yang menyekat dakwah Islam, orang-orang kafir yang terang-terang berseteru dengan Islam dan juga orang Islam, maka hukumnya fardu kifayah kepada pemimpin-pemimpin, kepada khalifah yang menggantikan pemimpin tertinggi umat Islam untuk menyebarkan dakwah Islam kepada mereka, ataupun untuk menghilangkan halangan mereka terhadap dakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kita mesti memahami manusia ini terbahagi pertamanya kepada orang Islam dan bukan Islam. Itu pembahagian secara umum. Baik, orang bukan Islam itu terbahagi kepada 4. Kena bahagi. Bukan semua orang kafir itu kita dituntut untuk berperang. Bukan semua orang kafir, orang tidak beriman itu kita dituntut
berperang dan juga menumpahkan darah mereka. Lepas tu yang dimaksudkan orang kafir harbi, nanti dulu. Orang kafir, orang bukan Islam itu terbahagi kepada 4. Pertamanya orang kafir harbi. Orang kafir yang memusuhi umat Islam dari segi tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada hubungan diplomatik dengan negara Islam ataupun dengan kerajaan Islam. Kalau paling dekat di zaman kita sekarang ialah paling dekat dengan konteks negara kita Malaysia ialah Israel. Sebab kenapa? Sebab tidak ada hubungan. Negara kita tidak mengiktiraf Israel sebagai negara yang berdaulat. Baik, cuma masalahnya Israel ini mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam yang lain. Jadi oleh kerana apabila dia mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Islam yang lain, mana orang Islam mesti menghormati perjanjian orang Islam yang lain. Orang Islam, contohnya Malaysia ini tidak boleh berperang dengan Israel juga, kerana menghormati perjanjian negara Islam yang lain dengan Israel. Kita tidak mengiktiraf Israel. Tapi bolehkah kita nak lancarkan peluru berpandu ke Israel? Tak boleh. Kalau ada peluru berpandu kita, tidak boleh dari segi hukumnya, kerana di sana ada hubungan antara negara-negara lain, negara Islam juga yang ada hubungan. Jadi bukan kerana menghormati Israel, tapi menghormati negara-negara lain, negara-negara umat Islam yang lain. Jadi soal sebab apa negara mereka itu menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel itu kembali kepada maslahat negeri masing-masing, ataupun di sana ada mudarat yang mereka nak tolak daripada hubungan diplomatik itu. Itu serah kepada wali ataupun walatul umur, pemimpin-pemimpin negara umat Islam. Baik, jadi asalnya negara ataupun negeri yang tidak ada hubungan dengan kita, bahkan berseteru dengan kita, maka tu kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita. Kafir harbi itu maknanya kafir yang dalam situasi perang dengan kita. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Baik, yang kedua, orang kafir yang kedua ialah orang kafir al-mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian. Nah ni, orang kafir negara bukan Islam tetapi mempunyai hubungan perjanjian dengan umat Islam. Maka mereka ini dijaga juga negara mereka dan juga harta benda mereka, darah mereka tidak boleh ditumpahkan sesuka hati oleh umat Islam. Dan sekiranya umat Islam mengambil harta mereka dan juga menumpahkan darah mereka, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib dikenakan hukum syarak di dunia. Wajib dikenakan hukum syarak di dunia. Yang ketiga, orang kafir az-zimmi. Az-zimmi itu kafir yang orang kafir bukan. Orang kafir zimmi ni duduk dalam negara kita. Yang ketiga, orang kafir musta'man. Musta'man, orang kafir yang masuk ke dalam negara kita. Seperti kata guru kita Syekh Nuruddin, seperti pelancong-pelancong yang masuk negara kita dengan visa dapat cop, masuk dengan selamat, maka mereka itu kita bertanggungjawab menjaga keselamatan mereka. Dan diandaikan kalau mereka itu daripada Israel sekalipun, kalau diandaikan mereka itu daripada Israel sekalipun, kalau mereka cop dapat visa masuk, kita tidak boleh mengapa-apakan mereka, sebab mereka itu telah masuk dengan jaminan. Mereka telah masuk dalam negara kita, negara umat Islam, dengan jaminan, maka kita tidak boleh mengapa-apakan mereka. Tidak boleh. Dan yang terakhir sekali, murtad. Orang yang murtad, yang keluar daripada, sebab pada zaman dulu orang murtadnya apabila dia menzahirkan diri dia murtad, dia keluar daripada negara Islam dah. Dia takut kena ambil tindakan. Maka mereka orang murtad ini hukumnya ada hukumnya banyak dihukumkan mereka itu dengan
hukum orang Islam dan ada hukum mereka hukum orang kafir. Maka di sana ada 4 keadaan orang kafir yang di luar negara Islam. Ingat dah? Pertama, orang kafir harbi yang dalam situasi perang kita dengan dia. Orang kafir muahad yang mana negeri kita dengan negeri dia ada perjanjian. Yang ketiga, musta'man, orang yang masuk dalam negara kita dengan jaminan, dengan cop, yang diberi keamanan untuk masuk. Dan juga orang murtad. Orang murtad, maka orang yang keluar daripada agama Islam, kalau mereka duduk di negara kita, dia ambil tindakan, maka mereka keluar. Kalaulah berlaku peperangan, dia ada lain kaedahnya mereka tu. Berlaku lain kaedahnya mereka. Baik, yang dimaksudkan dalam hadis ini, kata ulama, umirtu an uqatilan nas, itu orang-orang kafir harbi. Orang-orang kafir harbi. Jadi perintah fardu kifayah, perintah jihad ini, perintah berperang ini, kata ulama, terletak di bawah kewajipan pemerintah. Terletak di bawah kewajipan pemerintah. Tidak boleh kita ni, oi geram aku kepada orang Israel nak cari jalan tikuslah nak pergi ke Israel, nak pergi tembak orang Israel. Ini dari segi hukumnya salah. Dari segi hukumnya salah. Maaflah kita sebut apa yang kalau pun pergi ke mana sekalipun tidak boleh. Kenapa? Sebab dia terlibat dengan pemerintah di atas. Sebab pemerintah itu bertanggungjawab dari segi hukum siasah syar'iyahnya. Dari segi ditimbangkan wajar ataupun tidak berperang dengan negara yang kafir tersebut. Jadi kata guru kami Al-Syeikh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, hatta orang kafir harbi sekalipun, bukanlah bila status mereka harbi itu mesti wajib pemerintah serang mereka, tak. Bukanlah kewajipan kita menyerang mereka. Mungkin di sana pertimbangan yang banyak yang perlu ditimbangkan. Kalau berperang membawa kepada mudarat yang lebih besar, mungkin dengan kekuatan ketenteraan kita tidak memadai, tidak cukup, maka menempuh masuk ke kancah peperangan dengan mereka itu menjadi satu bencana yang besar. Maka pemerintah bertanggungjawab untuk menentukan wajar ataupun tidak wajar berperang dengan orang kafir harbi. Tapi tujuan sebenarnya apa? Tujuan sebenarnya ialah untuk masuk Islam, supaya mereka itu sampai dakwah kepada mereka Islam, sampai dakwah Islam kepada mereka. Ini satu pula isu. Adakah Islam tersebar dengan pedang? Adakah Islam tersebar dengan ketakutan? Sebenarnya isu ni dibisingkan oleh orang-orang orientalis, sarjana-sarjana barat yang mempunyai motif yang tidak baik terhadap agama Islam. Mereka memainkan isu ni, umat Islam ini pengganas. Sebab kalau kita tengok sejak berapa puluh tahun dah dimainkan isu pengganas ekstremis ni kepada umat Islam, tapi yang kena bunuhnya umat Islam. Yang kena bunuhnya di mana-mana tempat yang murah darah umat Islam ni, darah umat Islam lah yang ditumpahkan. Tapi yang pengganah orang Islam. Bila sebut orang lain tak rasa ganas. Baik, kembali. Adakah Islam itu tersebar dengan pedang? Jawapan daripada guru kami di Mesir, Syekh Ahmad Ali Taharayan hafizahullah ta'ala, dia kata Islam sampai ke tempat kamu tu dengan pedang kah? Islam sampai ke tanah air kita tu dengan pedang kah? Dengan di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana di Filipina tu dengan pedang kah? Bukan. Lepas tu jawapan tu dah ada dah. Jawapan tu sudah ada. Dia tak perlu jawab lah. Baik, jadi kenapa perlu berjihad? Jadi untuk menghilang ataupun untuk menegah halangan-halangan disebarkan dakwah. Kalau di sana dakwah boleh disampaikan tanpa perlu berperang, maka tak perlu berperang. Contohnya pendakwah kita boleh pergi, tak ada masalah. Orang kita boleh menyampaikan agama. Bahkan kata ulama, kalaulah di suatu tempat itu, negara itu negara bukan Islam,
tapi boleh dilaungkan azan. Bila sudah boleh dilaungkan azan, maka sudah sampai dakwah kepada mereka. Bila satu komuniti umat Islam sudah ada masjid dan syiar agama Islam, ibadah boleh dilaksanakan dengan tidak ada sekatan, maka ketika itu kawasan yang sudah kedengaran azan itu sudah sampai dakwah, tak perlu berperang dalam kawasan itu. Bahkan pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW bergerak dengan para sahabat untuk jihad fardu kifayah ini, keluar daripada Madinah, pergi ke kawasan sekitar Madinah. Sebelum subuh Nabi sampai ke sebuah kampung. Sebelum subuh Nabi sampai ke sebuah kampung orang Arab. Maka Nabi SAW memang antara cara Nabinya, Nabi membuat serangan selepas subuh. Lepas mai subuh selalu, sebab tidur lagi. Sebab apa serang sebelum subuh ataupun selepas subuh? Selepas subuh tu manusia tak bersedia lagi, jadi kurang pertumpahan darah. Itu antara sebab taktik yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam seni peperangan baginda Rasulullah SAW, yang dengan tujuan untuk mengurangkan casualties, untuk mengurangkan korban orang-orang yang mati dalam pertempuran. Jadi Nabi SAW selepas daripada perang Badar, perang Uhud, Nabi tak ada lagi perang depan-depan ni, tak ada dah. Nabi guna pendekatan lain, munawashah, manuver, serang hendak, ambush, itu digunakan oleh Nabi SAW dengan tujuan untuk mengurangkan orang yang mati terkorban daripada dua belah pihak. Jadi apabila sampai di sebuah kampung tu, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW beri arahan kepada sahabat, tunggu sekejap, adakah dengar azan di Madinah sini? Azan Madinah sampai ke dekat sini. Bila kedengaran azan, Nabi kata kufu, jangan, kita tak boleh serang sini. Mereka dah dengar dah azan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, dengar dah, mereka dah dengar. Sayup-sayup tiap-tiap hari dah dengar. Maka kita tak boleh ambil, tidak boleh mengapa-apakan mereka, sebab dakwah sudah sampai kepada mereka. Jadi syiar Islam yang paling utama ialah azan masjid dan juga didirikan, dan suara azan yang kedengaran itu kata ulama ialah tanda dakwah tu dah sampai. Karena itulah kita berdoa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan bagi seruan ini, dakwah ini. Dakwah tu maksudnya seruan agama Islam, ad-da'wati tammah, bukan seruan untuk ajak sembahyang saja, ajak beriman, ajak kepada takut kepada Allah, ajak kepada sembahyang, ajak belakang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ajak kepada iman. Lepas tu ada lagi hayya 'ala salah, ajak kepada sembahyang, hayya 'alal falah, ajak kepada semua kejayaan dunia akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kalau dah dengar 5 kali sehari, tak masuk hati juga, tak masuk dalam hati juga, itu tak ada arah dah lah. Jadi sudah sampai dakwah kepada mereka. Jadi pengukurnya kata setengah ulama ialah sampai azan. Ini kami dengar daripada guru kami ulama Syafi'i daripada negeri Malabar. Guru kami ulama Syafi'iyah daripada negeri Malabar, mana memadai sampai dakwah dengan azan. Tapi daripada guru kami daripada tanah haraknya, daripada Mesir, daripada Jordan, mereka kata mesti sampai Islam dengan rupa yang sebenar. Islam mesti sampai dengan jelas. Kata bahasa guru kami, bisuratin mulfitatin linnazar, dengan rupanya yang menyebabkan orang tahu inilah Islam, inilah agama Islam, inilah kenyataan agama Islam. Mereka bukan dapat gambaran yang salah tentang Islam, bahkan mereka dapat gambaran agama Islam yang sebenar. Selepas mereka tahu Islam gini, mereka tak masuk juga, serahlah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sampai dah hujjah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik, jadi
supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah. Mana mereka berlafaz dengan lidah mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun begitu, di dalam cara berdakwah ataupun dalam perang fardu kifayah ini, jihad fardu kifayah ini, ada di sana SOP dia yang mesti diikuti. Pertama, mestilah diberi inzar, diberi amalan dahulu. Mesti diberi amaran terlebih dahulu. Beri amaran, kita beri masa 3 hari, beri tempoh. Yang kedua, ditawarkan kepada mereka itu masuk Islam. Mana baik pemerintah, anak rakyatnya, semuanya ditawarkan pada mereka itu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka tidak mahu ikut juga, maka sekiranya mereka itu daripada ahli kitab ataupun syubhatul kitab dalam mazhab Syafi'i, mana mereka tu macam ahli kitab seperti kaum Majusi zaman dahulu, maka mereka itu diberi tawaran jizyah. Mana mereka tidak perlu berperang, bahkan mereka masuk ke dalam naungan tentera negara Islam dan mereka membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Dia seperti seolah-olah cukai kepala, ataupun kita kata wang perlindungan, bukan wang juga, bayaran perlindungan. Mana umat Islam mereka tu menjadi jajahan takluk kerajaan Islam. Jajahan takluk. Sekiranya mereka tidak mempertahankan negara mereka sendiri. Kalau mereka nak kata negeri kami ni kami nak pertahankan sendiri, tak perlu tentera Islam jaga, maka mereka berdamai dan mereka tak perlu bayar jizyah, ataupun ada pengecualian jizyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sekiranya orang kafir yang berdamai dengan negara Islam, lalu mereka mempertahankan negara mereka sendiri, maka mereka tidak perlu bayar jizyah. Kenapa? Li'annahum dafa'ul jizyata linadhubba anhum la liyadhubbu anna. Kerana mereka itu bayar jizyah kerana supaya kita mempertahankan mereka, kita orang Islam mempertahankan mereka, dan bukan mereka mempertahankan kita. Maksudnya kalau mereka jaga negara mereka, secara automatik mereka jaga negara kita, secara automatik. Jadi kenapa kita nak ambil bayar jizyah daripada mereka? Itu disebut oleh Al-Imam Syamsuddin Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Syafi'i, kata tidak perlu lagi mereka bayar jizyah. Jadi tawaran jizyah itu optional, bergantung keadaan. Baik, jadi yang terakhir, kalaulah mereka tidak mahu juga beri tempoh 3 hari, masuk Islam tak nak, jizyah pun tak nak, maka mereka nak perang juga, maka barulah boleh dilancarkan perang. Pemerintah Islam boleh melancarkan peperangan kepada mereka. Baik, apabila mereka sudah masuk 2 kalimah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, mereka sembahyang, mereka menunaikan zakat, maka terpeliharalah darah mereka itu. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi yang lain, tak payah tunggu semayang pun, asalkan mengucap asalkan mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka darah mereka terpelihara. Ini berlaku dalam satu peperangan, dalam satu sariyah yang tidak disertai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi, yang berlaku kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah ini cucu angkat Nabi. Ayahnya Zaid bin Harithah ialah anak angkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi. Dulunya pada zaman jahiliah dia dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Apabila turun ayat Al-Quran, jadi dia ni rasa banggalah dan pada zaman dulu sebab dia dini bangsa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Muhammad
Apabila turun ayat dalam surah Al-Ahzab, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah, serulah mereka, panggillah mereka, hamba-hamba kamu, maula-maula kamu dengan nama mereka dan juga nama ayah mereka. Maka Zaid bin Harisah kembali dipanggil dengan nama ayah dia, Zaid bin Harisah. Akan tetapi Allah Ta'ala memuliakan Zaid, disebutkan namanya dalam Al-Quran dalam surah Ahzab. Walaupun ditarik balik apa tu pun hubungan dia, hubungan angkat dia dengan Nabi itu, Allah Ta'ala menariknya. Allah Ta'ala mengabadikan namanya Zaid ni dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi diabadikan nama Zaid itu dalam Al-Quran dalam surah Ahzab. Jadi anaknya Zaid nama Usamah, cuculah pada pangkat cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang pemberani, seorang prajurit, seorang pejuang. Dalam satu peperangan, masa tu dia masih muda, dalam belasan tahun pada zaman Nabi. Dalam ketika pertempuran itu, umat Islam menang. Lalu pasukan tentera Islam mengejar orang kafir. Jadi ketika itu Zaid bin Harisah dengan seorang Ansar, sahabat Nabi, sampai mengepung seorang musuh. Dua orang kepung seorang. Jadi katanya situasinya menunjukkan memang tak pada lawan. Jadi orang kafir itu surrender. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia sebut, aku sudah bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi katanya orang Ansar, kita tak boleh bunuh dia. Kita tak boleh bunuh dia ni. Lalu Usamah dalam keadaan berjaga-jaga dia ni, apa ni? Tadi baru tak kita perang dengan dia. Akhirnya dibunuh. Sebab kata inna maqala dzalika muta'awwidha, dia tu nak menyelamatkan batal tekuk dia aja. Akhirnya Usamah tu mengambil tindakan membunuh. Maka tersebarlah insiden tu, tersebar dalam pasukan tentera dan dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW panggil Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'da an qala ma qal, adakah kamu telah membunuh dia selepas dia mengatakan apa yang dia kata? Aqataltahu ba'da an qala ma qal. Lalu katanya Usamah bela dirilah, innama qala dzalika muta'awwidha ya Rasulullah. Keadaan tu nampak sungguh dia tu semata-mata nak menyelamatkan nyawa dia ya. Dia bukan nak masuk Islam Rasulullah, dia nak jaga tak nak dibunuh je. Innama qala dzalika muta'awwidha. Lalu Nabi SAW bertanya balik, halla syaqaqta qalbahu, adakah kamu sudah membelah dada dia? Kamu tahu isi hati dia? Dia takut kepada pedang kamu, ataupun dia nak mengucap 2 kalimah syahadah itu, kamu tahu ke? Dia tak ikhlas, dia ikhlas atau tak ikhlas? Halla syaqaqta qalbahu, kenapa kamu tak belah dada dia? Tengok. Dan kalau belah pun tak tahu juga. Kenapa tidak kamu belah dada dia? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, adakah patut kamu bunuh dia selepas pada dia sebut la ilaha illallah? Maka diamlah Usamah. Nabi ulang lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, tergamuk kamu bunuh dia selepas dia sebut la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Jadi katanya Usamah bin Zaid, aku rasa lebih baik aku yang baru masuk Islam. Maknanya alangkah baiknya aku ni baru masuk Islam, mana aku dihapuskan dosa aku, salah silap aku kalau aku mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya kalau dah sampai begitu sekali Rasulullah SAW marah. Jadi dari segi terjaga, terpelihara nyawa tu dengan semata-mata mengucap. Semayang, zakat itu bab lain pula. Apabila mereka sudah semayang, apabila mereka sudah mengucap 2 kalimah syahadah, mereka semayang, mereka zakat, tiba-tiba tak nak semayang, itu dihukum, dikenakan hukum hudud ke atas mereka. Bukan lagi dikenakan tindakan ketenteraan. Jadi ada juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu,
memerangi orang yang tidak membayar zakat. Selepas daripada Nabi SAW wafat, diperangi orang yang tidak membayar zakat. Ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, tak bolehkah kamu berlembut sikit dengan manusia? Orang tak nak bayar zakat tu kita berlembut, ya, jangan kita serang serta-merta, katanya Umar. Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, akhuwarun fil jahiliyati ajabbarun fil jahiliyati khuwarun fil Islam. Adakah kamu dulu Umar seorang yang tegas, yang berani, yang samsing, yang hebat pada zaman jahiliyah, jadi penakut, jadi pengecut selepas Islam? Ajabbarun fil jahiliyati khuwarun fil Islam. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisah-misahkan hukum antara salat dengan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat itu ialah hak Allah Taala, tuntutan Allah Taala ke atas harta umat Islam. Kalau dia engkar, maka dia jadi kafir. Maka kata Sayyidina Umar, aku pun lapanglah dada, aku mengikut apa yang disarankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, juga mereka itu diperangi berdasarkan ayat hadis ni. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Maksud hisabuhum 'ala Allah, apabila mereka sudah Islam, apabila mereka sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada autoriti untuk mempertikaikan dalaman mereka. Serahkan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak boleh kita kata itu menapik, itu tu pura-pura saja Islam tu, bohong tu, berlakon dia, tak boleh. Sebab kita tak tahu dari isi hati manusia. Kita tidak diberi autoriti. Allahu alimun bidzatis sudur. Allah Taala jualah yang mengetahui dengan isi hati manusia. Sama ada mereka jujur beriman kepada Allah Taala, mereka berpura-pura ataupun tidak, serahkan mereka itu kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi ulama mengeluarkan kaedah daripada hadis yang mulia ini, dikeluarkan satu kaedah, nahkumu bidzawahir. Kita berhukum dengan zahir sahaja. Zahirnya mereka sudah Islam, zahirnya mereka tu sembahyang, maka kita tak boleh kata, kita tidak boleh mengatakan mereka itu dengan perkataan yang bukan-bukan, ataupun kita mengeluarkan mereka daripada agama Islam walaupun mereka buat dosa besar banyak. Sebab kalau mengkafirkan orang berbuat dosa besar, itu ialah amalan khawarij, amalan puak-puak khawarij, bukan daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, walau sebesar mana pun dosa yang mereka buat, selagi mana mereka beriman dan mereka tahu benda itu dosa, mereka tahu benda itu salah, mereka tetap beriman. Tidak boleh kita mengeluarkan sesiapa pun daripada agama Islam dengan kelakuan dan perbuatan mereka, melainkan kalau mereka menghalalkan benda itu, mereka mengingkari kewajipan yang wajib, mereka menghalalkan perkara yang haram, maka kerana itu mereka telah murtad. Tapi murtad itu yang mengambil tindakannya ialah pihak berkuasa. Wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi secara zahirnya serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seminit boleh kalau nak tanya? Seminit ialah. Tanya boleh seminit, jawab panjang pula. Khair insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.